Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajmahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menisbahkan dengan kalimah ataupun sifat hamba-Nya yang bersyukur, kalimah syukur yang dinisbahkan kepada hamba-hambanya, maka bilangannya Allah nyatakan sedikit, qalil. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah merakamkan kata-kata iblis, musuh nombor satu. Iblis ni musuh nombor satu kita, dan dia Allah berikan kelebihan untuk hidup sampai kiamat. Daripada bermula kisah Nabi Adam AS, dia bermula untuk melakukan gerak kerjanya, modus operandinya, dan diminta untuk dilanjutkan usianya. Kerana setiap bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia tahu dia akan mati, cuma dia minta excuse, dia tempoh untuk dia hidup sampai kiamat. Panjang masa sampai kiamat. Kalau hidup ukur daripada tarikh Nabi Adam AS sampai sekarang 6,000 tahun lebih, ikut kan, 6,000 tahun sekarang. Kalau ikut kejadian iblis ni dari dulu lagi, sebelum tu dah kejadian iblis kerana menajim. Jadi kalau fikir apa dia nak buat lama-lama ni, kita pun faham dia nak suruh kita buat dosa lah, buat sesatkan kita sampai kita ni masuk neraka. Itu misi dia. Tapi spesifiknya apa yang dia buat, kita kena tahu musuh ni. Benda yang kita kena letakkan dalam hidup ni, yang pertama, untuk kita selamat, maka kita tahulah ancaman. Keselamatan nombor satu lah. Itu nombor satu, keselamatan. Baru dah selamat, barulah kita nak cari apa yang kita nak. Kalau tak ada keselamatan, apa yang kita cari tak selamat, tak dapat. Kita nak beramal tapi tak kenal musuh,
maka amal yang kita lakukan boleh jadi hilang manfaatnya. Maka kita kenallah musuh iblis. Maka Allah rangkamkan dalam Quran Al-A'raf ayat 17. Maka iblis kata apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Kadang kita mungkin terlepas pandang modus operandi. Kita kena melihat dalam konteks keseluruhan. Melihat dalam konteks yang besar, kemudian baru kita perincikan. Kerana lupa apa tugas besar si iblis ni, dia nak buat kita pun tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka kita boleh letakkan bahawasanya kehidupan. Sebab tu kita kena lihat kehidupan kita ini amalan dan kehidupan. Amalan dan kehidupan. Beramal sebab apa? Sebab kita nak menzahirkan kehidupan yang bersyukur. Gitu. Sebab amalan ini tidak akan terzahir sebagai amalan kalau tidak dizahirkan dengan kesyukuran. Dan iblis akan buat kita tak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu misi dia, dan ini perlu diulang dan diingatkan berulang kali kerana iblis buat kerja ni sampai kita mati. Dia tak buat benda lain. Dia kata itu lah. Dia nak buat kita ni datang solat bukan dengan rasa syukur. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa solat. Beramal tu dia nak buat kita jangan ada rasa syukur lah. Beramal lah. Mungkin kita nak pahala lah, tapi tak rasa syukur. Nak pahala memang Allah suruh, tapi nak pahala dengan rasa syukurnya kita boleh dapat pahala. Dapat pahala satu lah. Tapi dia nak padamkan rasa syukur tu supaya kita datang ni mungkin fokus pahala je, mungkin. Atau lebih parah, beramal je lah, nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Setengah orang dah anggap amalan ni sebagai last resort. Nak buat apa lagi, kita beramal je lah. Je tu, tambah je bawah. Je lah. Kita kena hadap je lah. Sedangkan kalau buka dalam sifat ibadat Nabi, buka dalam Syama'il Muhammadiyah, buka Syama'il Muhammadiyah ringkasan tu, buka bab membincangkan sifat ibadat Nabi. Bila ibadat ni Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala meletakkan susunan ibadat yang utama yang nak lihat sifat tu pada solat Nabi. Ibadat tu solat. Kalau diterjemahkan ibadat tu seluruh hidup tu boleh jadi ibadat. Malah ulama pecahkan berdua struktur perbahasan, ibadat khusus, ibadat umum. Khusus solat, khusus dan semua ibadat yang memerlukan niat yang tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu, hukum tertentu, dia akan jadi ibadat khusus. Ibadat umum yang tak terlibat, tak terikat dengan tempat, syarat, yang penting niat dengan Allah, tidak melanggar segala hukum syarat, hukum yang 5. Baik. Tapi ketua ataupun kepala ibadah tu tiang kepada amal ibadah tu dinisbahkan solat. Boleh kan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi dalam satu riwayat, mula-mula hadis dalam bahasa ibadat Nabi, sampai Nabi solat sampai bengkak kaki, dihilang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, bukankah engkau telah dijamin syurga, telah diampunkan dosa seluruhnya? Kenapa nak ibadah lama-lama lagi diri sampai bengkak kaki? Nabi jawab apa? Ibadah je lah, nak fikir apa lagi? Tak ada. Nabi jawab, salahkah aku untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Makna kata jemaah sekalian, meletakkan sifat ibadat itu sehingga tahap menjadi beramal sebab bersyukur ataupun kerana bersyukurlah kita beramal. Dia idewan salah satu. Beramallah sampai rasa bersyukur ataupun bersyukurlah lalu beramal. Syukurnya ya Allah. Macam mana nak sahihkan syukur? Kata para ulama, meletakkan perbahasan, menterjemahkan syukur dengan taat. Dia taat itu sebab dia bersyukur, bukan sebab lain. Sebab dia nak zahirkan rasa syukur, dan iblis nak padamkan rasa ni. Dan Allah kata tak ramai boleh rasa syukur. Mana jawab apa maksudnya?
Kalau Allah dah kata sedikit yang bersyukur, Iblis pun kata kebanyakan tak bersyukur, macam pairing, macam pairing, macam teli, macam ibarat kerja Iblis ni berjaya. Kerana Allah kata qalil, sedikit. Iblis pun kata wala tajidu aksarahum syakirin. Dan Nabi pun ajar doa untuk minta bersyukur. Soalannya, adakah permintaan syukur tu permintaan yang kita betul-betul nak jadi hamba bersyukur? Adakah kita anggap itu permintaan ataupun dia tak apalah, kita bersyukur je lah. Macam kita syukur tu sendiri, bukan satu permintaan yang kena minta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Bila bersyukur tu mungkin kita anggap kita boleh buat, walhal kenyataannya sedikit yang bersyukur. Dan daripada situlah perbahasan hakikat kehidupan ini dikembangkannya maksudnya, diterjemahkan, dikaji semula. Kat mana sebenarnya syukur ni? Kalaulah amalan yang banyak pun boleh jadi seperti iblis yang kemudiannya kafir. Kalau kita menyangka syukur boleh kita, tak apalah, kita buat je lah. Yang tak buat jauh lagi, jauh lagi. Kalau yang buat pun belum pasti, yang tak buat lagi dah tak tahu alamat dia kat mana. Iblis setara yang beramal pun tergelincir, bukan kata syukur, malah kufur, malah kafir maksudnya. Rupanya bila kita lihat, kita kaji dalam perbahasan hakikat kehidupan, syukur ni adalah terjemahan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan yang mana iblis beramal tadi, kan kita hidup salah satu kan, bersyukur lalu beramallah, atau beramallah sehingga dapat syukur. Jadi iblis itu beramal lama dah. Tiba-tiba datang ujian, macam orang tak bersyukur. Dia beramal, patutnya kita contoh, kita mudahkan perbahasan. Dia dah boleh beramal lah, boleh datang majlis, contohlah, boleh dengar kuliah. Ini bukan tujuan mana-mana, kita bawa satu contoh yang mudah orang faham. Sebab perbincangan sekarang mutakhir ini, dia jadi sama maksudnya. Dia kata begini, beramal pun belum tentu. Kalau boleh diuji, terangkat bumbung lagi, tengoklah. Malah orang tak kaitkan macam beramal ni, macam dan benda beramal lah dia. Jangan. Contohlah, contoh perbahasan ni, cuba tuan-tuan bawa kepada orang yang contoh ada masalah. Kita kata apa? Kita perbaiki masalah hidup kita ni dengan beramal balik, perbetulkan balik perjalanan hidup kita, betulkan hubungan dengan Allah. Dia kata apa? Belum tentu. Dia kata belum tentu. Sebab apa? Sebab ada orang yang beramal, bila diuji, macam orang tak bersyukur. Maksud tak bersyukurnya, dia tu tak boleh beramal sebelum tu. Dia dah boleh beramal dah, dia dah boleh baca Quran selalu, dia dah boleh solat sunat banyak kali. Tapi bila diuji masalah, orang pun kata macam orang tak beramal. Maknanya tak bersyukur lah tu. Atau perbahasannya, dia beramal sebelum tu, dia datang beramal sekalian, bukan sebab syukur. Dia beramal sebab apa? Sebab ada apa-apa agenda lain lah, sebab susah mungkin. Memang mulut dia kata Allah, tapi perbahasan. Sebab tu kita tengok kehidupan ni, perjalanan kita nak beramal tu mesti kita memahami dari perjalanan hidup kita. Sebab tu Nabi SAW diutuskan itu 13 tahun Isra Mi'raj ni, maksudnya nak datang Isra Mi'raj. Bila 6 Rejab, 7 Rejab. 7 Rejab 20 hari ni, 27 Rejab. Perjalanan kehidupan bayangkan 13 tahun, 12 tahun kenabian, datang perbahasan Isra wal Mi'raj. Ada yang dah ikut Nabi maksudnya. Bila diuji dengan kehidupan Isra Mi'raj, berapa hari dia tak ikut Nabi? Bayangkan. Allah uji, tapi itulah kehidupan. Dok ikut Nabi, dok beramal sunnah Nabi, betul ni? Semua buat. Tiba-tiba Allah uji, masalah kamu ni boleh selesai begitu saja. Jangan harapkan sangat dengan makhluk.
Contoh, bahasa mudah gini, bila ada masalah, kita pun tak pandang ada masalah. Ada masalah. Kamu tahu siapa boleh selesaikan masalah ni? Siapa? Allah. Yalah Allah juga. Masalahnya sekarang saya ni, nampak. Nama Allah tu tidak memenuhi hati dia. Sedangkan hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Sebut nama Allah. Apatah lagi masalah-masalah kehidupan, duit sebagai contoh. Ada masalah hutang. Cuba tengok. Jangan tengok Nabi ajar selesai hutang je. Cuba bawakan perbahasan tentang boleh buat kajian. Listkan bagaimana Nabi ajar cara bayar hutang. Nabi ajar doa. Nabi ajar doa. Bukan Nabi bagi opportunity, business opportunity. Sedangkan Nabi lagi, sahabat Nabi semua taikun-taikun kan? Nabi bersuruh. Kamu ada apa masalah? Tak. Kamu jumpa dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman dia taikun. Semua ada sahabat Nabi nama Julaibib radhiyallahu. Julaibib dia nak kahwin tak ada duit. Nabi suruh minta, jumpa ni sahabat. Tu je. Bagi seorang bagi sikit. Dan sekali duit tu digunakan untuk perang. Tak sempat kahwin, syahid di medan perang. Tapi cerita orang ada masalah hutang, Nabi tak suruh pergi jumpa. Memang lepas tu usaha doa, usaha je masalahnya. Dia kalau susunan dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, bermula yakin. Yakin nombor satu. Kemudian tawakal. Sebab apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa tu yakin. Kemudian tawakal. Kemudian tawakal maksudnya serah diri rezeki oleh Allah, doa. Kemudian usaha dah usaha tawakal balik. Dah lepas usaha kena tawakal balik, bagi balik ke Allah usaha. Ikutkan. Jadi bila Nabi ajar doa, bermaksud duit itu bukan boleh selesai 100% dengan diri kita. Mungkin kita 5% saja, tapi 95% atau boleh kata 100% diurus takdir oleh rezeki Allah. Kalau kata perbincangan hakikat kehidupan, yang menyelesaikan hutang kita rezeki Allah lah, bukan duit kita. Melalui duit yang diterjemahkan dalam konteks niaga jadi, niaga itu buat jadi, orang ni bagi macam-macam cara lah Allah nak terjemahkan rezeki dalam bentuk duit tu. Tapi hakikatnya yang selesai ke hutang rezeki Allah. Sebab tu Nabi ajar doa. Tapi orang sekarang kalau ada hutang doa lah. Takkan doa je. Sahabat tak cakap dengan Nabi begitu maksudnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa lah saya selesai hutang. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Cuba jumpa orang yang berhutang, bagi tahu doa ni agak-agak lega tak hati. Doa juga. Jadi makna kata membawa perbahasan kepada nak rasa. Bila berbalik kepada perbahasan kehidupan ini sekalian, kehidupan yang mana berserta bersama dengan. Sebab apa? Kalau tengok dalam Al-Quran dan dalil yang kita dah bincangkan sebelum ni, dalam bab usul perbahasan kehidupan siddiq, kita kaji ikut sifat Nabi SAW, sifat wajib ke Nabi SAW. Wahyu yang pertama turun itu Iqra. Surah Al-Alaq 1-5. Iqra tu tak habis kat situ je mas sekalian. Iqra bismillah. Bismillah tak habis kat situ je mas sekalian. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian. Bacalah itu diterjemahkan dengan kajilah, fahamilah, hayatilah tentang Tuhan kamu. Kalau nak ditadaburkan, Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan alam ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah bermulanya huruf yang pertama dalam Al-Quran, huruf ba.
Bab ni mas sekalian, dia kalau bab balaghah, kaji, bab i'rab semua tu panjang lah. Bab ni yang mahir lah. Tapi kita bincang dalam bab ibrah. Bab ni bil makna dengan atau isti'anah. Dia kata lah ni mas sekalian, ibarat kita, dia tak pernah dapat cerita Pinocchio kan? Yang ada pegang, dia gerak. Tuhan dia angkat tangan, dia angkat tangan. Dia tak boleh bergerak sendiri, digerakkan. Maknanya dengan nama Allah aku hidup dan mati. Nabi aja doa nak tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan mati. Sekarang cuba tengok berapa orang sebut hidup dengan apa? Dengan anak saya lah saya hidup. Kalau tak ada ini tak hidup saya ni. Kita dengar macam simple. Nabi ajar doa hidup dengan Allah, mati dengan nama Allah. Bukan tak ada duit mati, bukan tak ada makhluk mati, tak ada aku mati. Jadi dengan nama Allah, nak rasa dengan Allah, lalu kita berterima kasih boleh berjalan tu. Bahasanya macam inilah, bila berjalan tu dengan kuasa Allah atau dengan Allah. Kalau cakap dengan Allah tapi salah guna, kau orang pelik pula. Datang dengan Allah, kamu ni kena isim dah ni. Tak apa, itu letak hati. Tapi kita datang katalah dengan kereta, dengan motor, dengan semua. Tapi hakikatnya kita nak rasa terima kasih ni. Cuma tengok iblis punya licik ni. Dia akan buat diri hidup bukan dengan Allah, dengan kau. Tak ada Allah dalam hidup kamu. Kan kamu yang berusaha. Patutlah datang kadang ni, contoh datang orang. Contohlah masjid dikaitkan dengan iman. Kenapa masjid kait dengan iman? Semua ada kaitan yang mesti. Kajian kita. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja yang layak mengimarahkan rumah aku adalah yang beriman. Beriman isyarat kepada perbahasan iman ni. Amantu billah ni. Tuan-tuan rujuk dalam perbahasan sifat 20, rujuk dalam perbahasan Fiqhul Akbar ni, kitab pertama yang buka perbahasan tentang karya akidah. Al-wujud, sifat dalam Imam Sanusi rahimahullah. Al-wujud, sifat nafsiyah yang pertama. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang mensyarahkan, mengarang Fiqhul Akbar, dia isyaratkan apa? Al-wujud itu merujuk kepada amantu billah, aku beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal merujuk kepada al-mawjud, yang ada. Kalau kita gabungkan, aku beriman kepada Allah kerana yang ada hanya Allah. Jadi bermaksud bila datang rumah Allah ni, ini yang berisyarat, ni isyarat. Nak bagi tahunya, kalau tengok kepada tamsilan, kita nak bagi contoh dalam perbahasan akidah, nak melibatkan iman, jika ada wa yadribullahul amsalan sebagai contoh. Baik, kita datang rumah mak. Ini contoh ni, saya buat selari, perbahasan selari. Kenapa seorang anak yang bukan anak Ustaz Zali, tolak tepi anak Ustaz Zali, anak yang sedar diri, kalau tak ada mak, dia melahirkan dia. Kalau tak ada ayah, dia yang menjaga dia. Dia takkan ada semua benda dekat bumi. Boleh diisyaratkan yang ada di semua sebab mak. Boleh diisyaratkan begitu. Jadi kalaulah rumah dia kena lalu depan rumah mak dia, hari-hari kena lalu nak pergi kerja, maka mesti dia kena singgah rumah mak dia, isyarat dengan mak dia ada. Dan dia ada sebab mak dia. Tak kisahlah dia ada kereta satu gudang tu, dia ada duit satu, tak kisahlah emas ke banyak berbilion yang dia ada, kalau tak bermula dengan mak dia, tak ada semua. Bermaksud isyarat ada semua adalah sebab mak, maka dia pun datang sebab ada mak, nak terima kasih. Lalu ada perbahasan katakan, dah tak pergi rumah mak ke? Tak ada kampung dah. Mak tak ada lah. Sebelum datang rumah sebab apa? Sebab ada mak. Sekarang dah datang balik kampung sebab apa? Mak dah tak ada. Betul tak?
Kalau kita isyaratkan nama masjid boleh. Sebab apa datang rumah Allah? Sebab ada Allah. Sebab apa datang rumah Allah? Sebab Allah dah tak ada. Kalau dengan mak pun kita boleh berterima kasih, sebab kalau tak kerana mak lah aku tak lahir kat muka bumi ni. Betul? Betul. Kalau tak kerana Allah, aku tak hidup atas muka bumi ni. Batu setengah orang nak tahu rumah Allah ni berkira maksudnya. Sebab Allah ada. Ya, saya takut nak bahas bab ni. Sebab takut menghukum. Tapi ikut hukum begitu, kita tak hukum. Ikut hukum dalam bab akidah, nyak menyatakan iman, hukum iman. Hukum iman bukan pada dosa bala ni. Maksudnya bukan halal haram ke. Iman ni dia nyatakan dengan i'tiqad lah. Bila kalau benar beriman, beramallah. Kalau benar beriman, imarahkanlah rumah Allah. Dan sebab tu Allah jawab hanya saja ayat At-Taubah ayat 18 ni. Kalau kita ubah sikit dalam gaya terjemahan bahasa kita, kata apa? Kau ingat kau layak ke datang Muhammad? Bahasa gitu. Yang layak ni nak pakai kita Ferrari ni 40,000 gaji. Kalau tak ada 40,000 jangan sentuh Ferrari. Nak datang rumah Allah ni yang layak je. Jadi layakkan dirimu datang. Allah yang kata yang layak saja. Innama ya'muru masajid Allah, hanya senya yang layak. Jadi layakkanlah diri. Nak rasanya ada hanya Allah. Sebab tu pulang kabut datang masjid, sebabnya ada hanya Allah. Kalau tak kerana Allah, aku tak hidup. Kalau setara mak pun kita boleh datang, malah rasa macam nak derhaka. Kalau lalu depan rumah mak ada. Titik angkat tangannya tu. Mak kata memang anak ku sekali betul. Kau singgah kejap, kau salam dengan aku, kau cium, kau pergilah, kau nak pergi mana? Ini kita, ya Allah, rumah Allah nak nisbah. Jadi berbalik dengan adanya tadi. Nak rasa syukur tadi, sebab nak rasa terima kasih lah, syukur. Nak terima kasih. Nak terima kasih ke Allah. Sebab Allah mengadakan semua. Kerananya ada hanya Allah. Kita ni diadakan. Usaha sikit Allah adakan. Usaha sikit Allah adakan. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah faham usaha sikit Allah adakan banyak. Jadi yang adakan sebab Allah, bukan sebab usaha. Usaha pada kita, rezeki pada Allah. Almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abdul Alafi, dia simpulkan cantik. Dia tanya kan, dalam bab takdir ada pun nak faham macam mana takdir berubah tak berubah. Ini kata-kata ulama ni, fakih kan. Allah bagi dia kata-kata simpul. Macam gini. Usaha pada makhluk, rezeki pada Allah. Berusahalah 27 jam pun rezeki pada Allah. Dia takkan dia panggil, kalau keraf pun dia bukan selari. Dia takkan orang kata apa, boleh ubah, dia takkan jadi usaha banyak dapat banyak. Tak. Walaupun kita kena berusaha, tapi usaha bukan menyatakan hasil. Usaha menyatakan akal. Dia kata-kata ni ugang. Nanti orang cakap, kalau dah usaha, saya dah usaha tak dapat. Siapa kata usaha menyatakan hasil? Habis, tak payah usaha lah. Mana kamu tak ada akal. Itu bahasa ni. Kerana yang berusaha hanya berakal. Sebab tu dipanggil yang berusaha pada manusia, tak dipanggil yang berusaha pada kucing. Yang berusaha cek kucing, tak ada. Yang berusaha sekian. Agak usaha tu Allah bagi jadi, mula dia naik pangkat sikit. Yang berbahagia, bahagia dah. Bahagia dah sekarang. Jadi usaha menyatakan kita berakal. Kalau berakal, berusaha. Usaha pula bukan untuk dunia ni semata-mata. Usaha untuk mencari ridha Allah. Bukan boleh duduk tunggu ridha ni. Buat apa duduk ni? Kokok lah ridha jatuh dari langit. Tak jadi. Kadang-kadang kita fikir, ini datang rumah Allah ni tanda iman. Akal boleh fikir tak? Okay.
Mana boleh menyerap apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh faham. Oh, bila kita faham, kita usahakanlah datang. Sebab kita faham. Oh, datang rumah Allah tanda iman. Okey. Solat awal waktu Allah suka. Kita buat. Itu tanda adakan. Nak dapat duit kena kecil. Berakal lah tu. Tapi menentu nasib pasti berjaya. Hidup aku akan maju. Hidup aku terjamin. Itu bukan urusan usaha. Itu urusan Allah. Rezeki Allah. Nah, jadi makna kata kita boleh nisbahkan. Kalau ada faham dengan nama Allah aku hidup dan mati, maka kita ada semua ni mesti dengan Allah. Tidak boleh tidak mesti dengan Allah. Datang rasa terima kasih. Datang pula terima kasih ni Allah nyatakan sifat orang beriman, hamba yang beriman ni. Ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardh hauna. Punyalah rasa berterima kasih dengan Allah ni. Allah isyaratkan hamba-Ku ni yang betul-betul kenal dan rasa aku tolong dia semua hidup dia akan merendah hati. Merendah hatinya di atas muka bumi aku. Merendah hati. Merendah hati termasuk alah dirinya pun merendah. Ada beradablah dia tak mengaku dia punya. Macam Nabi Sulaiman AS dipuji oleh Ratu Balqis. Walaupun memang semua itu Allah bagi, sebab dia minta Allah bagi. Tapi ketika dipuji Ratu Balqis, maka Nabi Sulaiman AS menjawab, haza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan daripada Rabb. Jadi nak melihat dunia ini, jemaah sekalian, dengan pandangan yang benar-benar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nak diusahakan. Dengan sebab itu bagaimana nak usahakan? Usahakan dengan memahami kehidupan. Kita susun balik dengan siddiq, dengan benar. Hadapi, pahami, hayati kehidupan dengan yang benar. Yang benar apa? Kembali kepada ilmu Allah. Belajar tauhid. Itu nombor satu. Sebab dalil yang utama itu tauhid. Itu akidah, tauhid dan akidah. Sebab itu kalau kita rujuk juga jemaah sekalian, dalam perbahasan ketika Allah SWT berkata kepada Nabi Adam AS, Nabi Adam AS ketika nak dikeluarkan daripada syurga, ketika Siti Hawa terkhilaf memakan buah khuldi, lalu surah Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan ketika Allah kata kepada Nabi Adam AS, makanlah wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dan syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa saja kamu berdua sukai. Ini syukur ni. Nak buat apa buatlah. Satu je Allah bagi. Wala taqrabah hazihi syajarah, dan janganlah kamu hampiri pokok ni. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang yang zalim. Dalam hidup ni sekalian, Allah nisbahkan hidup ni kesenangan dalam Al-Baqarah 35. Al-Baqarah 36. Ketika dikeluarkan, kemudian datang syaitan yang mana iblis, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kaitkan setelah itu dah ada bagilah hidup ni, kurniaan ni. Apa nak kita sebenarnya Allah bagi dunia ni sekarang satu kurniaan. Kurniaan yang Allah kata apa? Tempat yang mana kediaman di bumi. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Asalnya nikmat, tapi terkhilaf
Dan bila turun ke muka bumi ni, Allah kata turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan. Jemaah sekalian, kalau kaji kehidupan ni, kenapa kena syukur pada kehidupan ni? Sebab hidup ni, jemaah sekalian, asal Allah jadikan. Itu Allah nisbahkan dunia kehidupan ni dengan kesenangan, mata. Mustaqarru wa mata, kesenangan. Sehingga ke suatu masa nanti, yang mati nanti kesenangan tu habis. Itu dipanggil mata ul-wurud. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, kesenangan yang menipu. Jadi makna kata kehidupan ini adalah kesenangan. Kalau tengok dari memang senang. Pertama senang ni Allah bagi senang bernafas. Tinggal lagi bila ada musuh. Ni sebahagian kamu menjadi musuh. Musuh apa? Untuk menghijab diri daripada merasai tentang kebesaran Allah di dunia. Tak rasa Allah tolong. Tu jadi susah semacam. Senang Ustaz. Dia tak perlu dah doa banyak-banyak pun. Dia tak payah solat pun. Jadi di dunia ni. Cuba cek balik. Betulkah jadinya dunia tanpa pertolongan Allah itu dia dapat kegembiraan yang sempurna? Tak ada, maksudnya. Boleh kaji. Buktinya dulu ni kita kaji ni, kita kaji. Tak ada duit, tak takut. Bila dah ada duit, jadi takut. Hati-hati. Sebab apa? Lantas kau orang curi, memanglah. Tapi jadi dah ditakut-takutkan. Dia jadi takut-takut. Apatah lagi dengan keadaan dunia pula akhir zaman ni, datang keadaan orang yang tidak berpedoman. Dia datang pula nak mencari pula musuh-musuh, nak mencuri, nak semua. Lagi dia dah takut. Jadi lagi banyak duit, lagi dia takut nanti. Sebab apa? Orang datang nak tipu dia pun ada. Orang nak ambil kesempatan pun ada. Orang nak curi pun ada. Dan sekali tembok besar Cina. Tembok besar Cina kan? Tuan boleh tanya dalam lembaga arkitek Malaysia. Tuan tanya. Pergi jumpa mana-mana arkitek yang betul-betul pakar, yang setuju rumah guarded security, guard. Tuan tanya. Saya belajar arkitektur. Semua arkitek daripada internasional, Miss Van der Rohe ke, Norman Foster ke, Country Santiago Calatrava ke, nama-nama tu lah. Siapa ngaya arkitek, ini nama-nama besar. Takkan berpakar rumah. Dia tak nak hilang seni. Lagi pasang grill. Lagi. Ini kita cerita bab ilmiah, tentang boleh kaji lah. Tapi mas sekalian, ketakutan tu akan ada datang bila serangan kepada kesenangan tadi. Susah balik. Jangan rasa susah tu balik. Susah nak jaga. Dia rasa macam terancam. Dia rasa macam orang nak ambil. Rasa tu datang dari mana? Sebab tu nak kaitkan. Ya ke bila dapat dunia tanpa Allah, dia boleh rasa selamat? Tak boleh mas sekalian. Malah dia akan terpenjara nanti. Dan dia akan memenjarakan diri sendiri. Sebab dia tak rasa Allah jaga dia. Dan dia pun tak minta Allah jaga dengan kembali menginfakkan hartanya. Bukankah dengan insurans, ibarat insurans orang Islam ni, infak kan? Siapa yang menginfakkan sedekah, jamin harta ni. Kita sanggup memanglah kita bayar insurans, anything happen. Tapi kita lupa nak bayar insurans dengan Allah. Tak nak orang nak promote insurans dengan Allah kan? Kadang-kadang kita nak buat construction binaan terminta-minta. Sampai bahasa macam ni. Sampai macam nak minta sedekah. Macam penggemih ni buatnya. Lepas tu kadang saya cakap, saya mengajar. Saya kata, saya bukan minta sedekah. Kalau rasa nak duit tu jadi pahala bagi. Oh, tu straight. Kita tegak macam itu. Kalau rasa nak duit tu jadi pahala bagi. Kalau rasa nak selamatkan diri daripada bencana yang datang pada harta, sila bagi. Kalau tak nak, jaga sendiri. Jaga. Tak jamin lah kalau jaga sendiri. Sebab kita tak nampak musuh. Musuh nampak kita. Tu guru saya cakap, barik kata.
Kau tak kenal musuh, tapi musuh kenal kau. Kalau kita dah kena aim tu, dia punya tengok kita tu, dia study terus. Tapi bila dia keluar, anak dia dengan siapa, isteri ni kat mana, bisnes dia ada, dia kaji. Tunggu masa attack. Kita tak sedar kita sedang diperhatikan musuh. Macam gitu mas kita. Jadi makna kata, berbalik pada bahasan kita, melihat kembali kehidupan ini dengan perbahasan, kembalikan kepada perbahasan Siddiq ni benar, yang mana merasakan dengan hidup dengan Allah. Merasai hidup dengan Allah itu mestilah disebati dalam pemahaman kita, penglihatan kita, penghayatan kita, sehingga kita akan melihat bahawasanya dalam perbahasan tajuk hakikat ujian dan masalah, ada dalam perbahasan bab hakikat kehidupan ni, ada sub tajuk tu kita bincang tentang hakikat sebenar ujian dan masalah, sehingga kan kita boleh melihat setiap yang berlaku ni. Bila kita nak rasa dengan Allah, kita rasa bila ada masalah mas kan. Bila kita senang, kita tak rasa dengan Allah. Kebiasaan ini Allah kata Al-Quran. Cuma kita nak belajar, bila kita dah bermula hidup tu dengan nama Allah, dan kita nak melahirkan rasa syukur tadi dan tawaduk, tunduk, rasa hauna, rasa merendah diri, maka dia mula boleh melihat ujian dalam hidup dia. Rupanya kesenangan tadi itu adalah ujian yang Allah datangkan. Dan dalam kehidupan ada dua keadaan, iaitu kebaikan dan keburukan, itu ujian. Sebab kalau tak mula dengan Allah mas kan, kita akan diuji nanti. Pertama Allah bagi kesenangan, kita tak rasa dengan Allah, okey, tak apa. Maka senang ni akan jadi susah. Dalam hidup ni dia akan berubah jadi susah. Bermula dengan senang, dia akan berubah jadi susah. Itulah adat kehidupan. Susah, senang, senang, susah. Tapi Allah mulakan hidup ni dengan senang. Maka Allah nisbahkan hidup dengan kesenangan. Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 36 tadi mengatakan bahawa kesenangan yang sementara sampai satu tahap, mustaqarru wa mata'un ilahi walakum fil ard, kamu di dunia nanti akan mendapat kesenangan serta mendapat kesenangan sehingga ke suatu masa nanti bila mati. Itu dalam perbahasan ini bila mati. Tapi satu masa nanti bila datang ujian yang mana sebaliknya berlaku itu. Contoh, senang dia boleh jadi susah. Apabila dia tak nampak hidup ni dengan nama Allah, maka time susah baru dia nampak. Tapi alhamdulillah lah, kalau boleh susah dia nampak Allah. Tapi masalahnya dia tak nampak dengan perbahasan yang sebenar. Bagi contoh, bila kata datang Allah bagi kesusahan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, surah Al-Anbiya ayat 35, surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut walana belukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Allah berfirman yang bermaksud setiap manusia bernyawa pastikan mati, dan kami menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan. Wa ilaina turja'un, hanya kepada Allah ia dikembalikan. Baik, maka bila kesenangan, keburukan, kebaikan, kesenangan, kesusahan itu tidak dilihat dengan Allah, maka bila dia datang saat ini beramal, berbalik pada mukadimah perbincangan kita, dia beramal ketika susah, tapi bila senang dia tak rasa kembali nak beramal untuk lebih menggandakan. Ini yang berlaku dalam perbahasan kehidupan bila terhijab dia dengan kedua keadaan ini bersama Allah. Maka sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kalau dilihat dalam perbahasan amanah, kita masuk dalam bab amanah. Manusia itu diamanahkan, berbeza dengan makhluk yang lain. Kita ni diamanahkan, pertama Allah bagi tanggungjawab, taklif pada kehidupan. Apa tanggungjawab yang besar dalam kehidupan ni?
adalah untuk mengesahkan Allah SWT. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam keadaan susah dan senang. Dua-dua keadaan. Dua-dua keadaan ini yang mana apabila dilihat pada kehidupan jemaah sekalian, kedua-dua keadaan ini sangat memberi satu perkara yang akan memberi cabaran yang besar untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam keadaan hidup ini. Baik, bagilah wazat. سيدنا محمد والله مقام محمد إنك لا تخلف الله
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kita sambung dan kita buat kesimpulan. Maka berbalik pada kedua-dua situasi keadaan dan berbalik pada surah Al-Anbiya ayat 35 tadi Mas Lan, yang kita simpulkan balik daripada awal perbincangan kita tadi dalam perbahasan bila kita nak membangunkan kehidupan ni membawa pada sifat tadi syukuran, kerana kajian bahasa hakikat kehidupan ni bila dinisbahkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW itu, maka kita akan lihat betapa kehidupan ini bermula dengan yang benar. Disebut yang benar, satu disidik jujur. Yang benarnya berbalik pada wujud tadi, al-wujud, al-mawjud, yang ada hanya adalah kekuasaan Allah. Maka kita nak rasakan hidup ini kita hanya ada dengan Allah. Dengan Allah lah kita merasai segala apa yang kita ada hari ini. Lalu kita pun nak datang dengan rasa terima kasih. Itu mengucap perbahasan kita. Lalu kita syarahkan tadi, bawakan contoh-contoh yang kita bentangkan. Termasuklah kembali kita nak bawa balik perbahasan bagaimana dengan keadaan yang Allah jadikan nanti. Nak rasa dengan Allah ni, adakah kita nak rasa hanya pada satu-satu situasi susah, ataupun kita nak merasa dalam kedua-dua situasi, susah dan senang, baik dan buruk. Kerana berbalik pada perbahasan asal kita tadi, yang ada bermula itu dengan Allah. Sebab tu dalam surah Al-Naml ayat 40, balik kepada perbahasan Nabi Sulaiman AS, Allah rakamkan kata-kata Nabi Sulaiman AS. Ketika Nabi Sulaiman AS diberi kerajaan yang tiada tolok bandingnya, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surah As-Sad ayat 35 doa. Ada orang tulis doa ni sekalian dia buat konten. Dia kata nak tak doanya Allah bagi aku saja rezeki yang atas muka bumi ini. Berlatar belakangkan kereta Mustang belakang yang bercakap perempuan. Saya dah amalkan doa ni, nak tunjuk jaya lah. Tak amalkan doanya. Rabbi ufilli wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Memang sungguh masalah doa tu minta kerajaan yang tak ada tolok banding. Tapi nak bagi tahu, sama ke dia tengok cara macam mana Nabi Sulaiman tengok? Kita tengok kesenangan itu kerana setelah kita pernah berapa bulan usaha, akhirnya sebagai ganjaran ibarat macam habuan Allah bayar. Kononnya belum tentu masalah. Sebab Nabi Sulaiman pandang lain. Dalam surah An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman kata apa? Ketika Allah berikan kerajaan sehingga boleh angkat istana Ratu Balqis, padahal yang angkat tu bukan Nabi Sulaiman. Namanya itu seorang manusia. Dia manusia, dia yang menulis Ifrit. Ayat 39, Ifrit tawarkan diri. Pagi, petang, logistik, petang baru sampai. Lambat, Ifrit. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa nama Allah? Saya lupa nama, nanti saya ingat boleh. Ada siapa ingat siapa nama lagi? Nabi Soleh, penasihat kepada Nabi Sulaiman AS. Ya? Bukhara ke siapa nama? Bakhtiar. Ya, Bakhtiar. Panjangnya apa? Seorang yang Allah berikan kelebihan sekelip mata. Mana Allah bagi orang kanan Nabi Sulaiman AS yang boleh angkat istana dengan sekelip mata. Lalu apa Nabi Sulaiman kata? Mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan, limpah kurnia Tuhanku. Liyabluwani. Nampak? Nabi Sulaiman sambung untuk menguji aku. Allah bagi harta, senangan, nak ujian. Jangan kita kata ni sabarlah dapat kita Mustang ni. Apa yang sabarlah? Sabarlah banyak ujian ni. Kita biasa sabar kalau orang tengah susah. Jarang nak sabar kalau orang senang. Sabarlah ujian ni. Apa kamu nak suruh aku sabar? Kamu tu kena sabar. Allah bagi susah ni, sabar banyak-banyak. Sampai masa nanti berhasil. Dia tak tahu senang pun Nabi Sulaiman kata, liyabluwani aashkuru am akfur. Adakah aku ni bersyukur atau kufur? Makna kata senang tu pun nak uji sama ada kita boleh merasa Allah tu tidak. Nak rasa dengan Allah tak senang. Rasa dengan Allah. Kalau dengan Allah, maka taatilah Allah.
Bukan sibuk nak cari senang, tengah susah sibuk cari senang, bila senang sibuk juga. Duduk susah senang dia sibuk. Jadi kesimpulan dengan sekalian, kita boleh faham di sini dalam perbahasan kehidupan, kita nak bawa balik pada penterjemahan dalam menghayati perjalanan hidup dengan sifat juga Nabi SAW. Kemudian kita kaji pula apa sifat-sifat yang perlu kita hayati dalam hidup ini agar kita tidak salah dalam mentafsirnya. Kemudian amalan yang kita lakukan, bimbang-bimbang boleh jadi ibarat habban mansura, ibarat debu bertebangan. Itu bimbang. Sebab apa? Sebab tadi kita sambung pembicarakan tentang ujian ashkur atau akfur ni, syukur atau kufur ni, yang akan pergi kepada yang paling besar nanti adalah syirik ni. Ini kita akan lihat nanti bagaimana kesan dia, kesenangan dan kesusahan ini boleh membawa kepada kerosakan amalan yang dahsyat. Nanti kita akan bincang pada siang kata. Wallahu alam, mohon maaf daripada saya atas kekurangan, atas segala tentu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan pembahasan kita pada malam yang penuh barakah ini sehingga kita bertemu lagi pada siang datang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladhina amanu wa sabil haqq wa wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.